Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anda yang berada di dalam grup Facebook Community Online Rocket Marketing by Najib Asadok. Saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kerana anda berada dalam grup ni dan petang ni seperti yang kami umumkan pagi tadi, apa yang saya dan tim saya rasa kita patut memberikan macam lebih banyak input kepada anda, lebih banyak kelas-kelas yang saya rasa insya-Allah boleh memberikan anda manfaat. Maka dengan itu, pada petang ni saya nak bawakan satu topik. Topik yang saya rasa sangat-sangat penting, sangat gila penting kat sini dan saya rasa inilah masalah kepada ramai usahawan kenapa mereka masih lagi tak dapat jualan. Okay? Sebab kita kena ingat benda ni. Ni yang saya nak draw ni, saya suka nak draw benda ni pada anda. Sebab anda adalah orang yang sangat committed dengan kelas kita dan saya harap anda boleh dengar. Anda boleh dengar suara saya dengan clear, dengan jelas. Boleh ke boleh ni? Okay, saya tengok ada beberapa. Yang dah komen, thank you kepada yang dah komen. Sebab kali ni kita bawa special dalam group. Kita tak buat kat page. Okay, dia hanya dah dalam Facebook group Online Rocket Marketing by Najib Sadok dan saya nak berikan kepada anda beberapa benda yang penting saya rasa. Okay, bekalan kepada anda sebab kita kena ingat benda ni. Ni yang saya nak draw ni, saya suka nak draw benda ni pada anda. Kejap terbuka pula kat situ. Okay, jadi macam ni. Taklah kita nak check juga adakah kita betul-betul dah bersiaran secara langsung. Okay, pada saya macam ni tau. Bila kita ada produk. Okay, kita ada produk, you ada mempunyai perkhidmatan. Kejap. Saya drawkan, tak nampak pula kat situ. Saya drawkan, macam tu. Boleh nampak. Kita ni ada produk or servis, betul? Kita ada produk ataupun kita ada perkhidmatan. Dan bila kita dah ada benda ni, perkara yang seterusnya adalah kita nak dapatkan pelanggan. Kita nak pelanggan ni datang beli dengan kita. Sebab bila pelanggan ni datang dan beli kat sini, maka potensi kita untuk mendapatkan sales atau kita panggil dia jualan. Lagi ramai, lebih tinggi pelanggan datang, maka lebih tinggilah sale tu masuk. Setuju ke setuju? So, apakah benda-benda yang kita perlukan, yang kita nak kena tahu untuk apa? Untuk nak meyakinkan pelanggan ni. Persoalan dia macam mana? Persoalan ni apa? Apakah isu dia kat sini? Isunya adakah kita boleh yakinkan pelanggan dengan kita? Boleh yakinkan dia? Boleh tak? Boleh ke kita nak yakinkan? Okay? Boleh ke nak buat dia percayakan kita? Boleh tak dia percayakan kita? Boleh ke nak buat dia memilih kita tak beli dengan orang lain? Kok Kang? Tanya-tanya tapi dia pergi beli dengan orang lain. Tu bengang, babe. Itu banyak. Saya rasa itu satu kebengangan yang sangat besar tu. Tanya-tanya kita. Punya bagai nak rak bertanya. Tapi last kali tak beli pun dengan kita. Dia beli je dengan orang lain. Tak ke kita bengang macam tu? Siapa ada kebengangan tu agak-agak? Siapa rasa dia ada kebengangan tu? Dah cuba kan. Last kali pelanggan tu dia tak beli juga dengan kita. Kan punyalah penat kita dah mencuba pelbagai cara, pelbagai situasi tetapi akhir sekali rupa-rupa tak beli dengan kita. Pernah tak anda mengalami situasi macam tu? Pernah ke pernah? Anda mengalami situasi sebegitu rupa? Kan rasa macam kurang hasam betul. Aku dah yakinkan dia lah tak beli dengan aku. So cuba bagi tahu saya agak-agaknya lah apakah isu kat situ? Agak-agak apa masalahnya kat situ? Anda rasa? Cuba bagi tahu saya. Apa menyebabkan pelanggan tadi tak yakin? Dia tak percaya beli dengan you. Dia mungkin akan memilih orang lain. Saya tambah satu lagi, tambahan extra. Mungkin juga dia akan bagi pelbagai alasan. Mungkin dia bagi kita alasan. Alasan paling mudah dah ada. Atau alasan paling mudah harga mahal. So tak nak beli. Sebab sebenarnya dia tengah nak pergi survey kat orang lain. Dia tengah pergi nak cari kat orang lain sebenarnya. Sebab tu dia sengaja memberikan beberapa alasan. Betul ke betul ni? Kan? Betul-betul. Itulah bendanya. Itulah situasi yang berlaku kepada ramai orang. Okay? Dan saya pun saya juga pernah mengalami benda tu dulu.
Saya pun salah seorang juga yang saya mengalami benda macam tu. Yang menyebabkan kita rasa macam, ya Allah, kenapalah susah sangat ni. Produk macam dah power sangat. Produk macam gila dah power on the planet. Tapi tak boleh jual juga. What's the issue sebenarnya? So bagaimana kalau saya boleh tunjukkan kepada you all, bagaimana cara yang kalau kita boleh yakinkan pelanggan, kita boleh buat dia percaya. Kita boleh buat dia memilih kita pula agak-agak. Macam mana kita? Agak-agak. You nak ke nak kalau boleh macam tu? Siapa nak macam tu? Siapa yang kat sini nak yang rasa macam, lah bagus juga kalau macam tu. That's the best way sebenarnya. You all faham ke faham ni? Siapa yang faham tu? Cik komen sikit, saya nak nampak anda punya komen tu. Sebab petang ni, kan, saya faham memang kita akan rasa macam pelanggan saja nak uji kita, nak test. Betul lah. Kita pun kalau nak beli barang, even kita pun nak beli apa-apa produk, kita sendiri pun akan check betul-betul. Kita sendiri pun akan betul-betul check, kita betul-betul akan buat sampai kalau kita sendiri cuba letakkan diri kita sebagai seorang pelanggan. Bila kita letakkan diri kita sebagai seorang pelanggan, kita sendiri pun akan bertanya macam-macam. Kita sendiri pun akan baca. Kita sendiri pun akan lihat. Kita sendiri pun akan tengok bagaimana cara penjual tu present kepada kita. Itulah yang customer kita juga tengok benda yang sama. Customer kita juga pun sama juga. Dia akan memilih kita based on apa yang dia tengok, apa yang dia lihat. Apa yang kita tulis. That's why sangat penting kat situ tentang namanya copywriting. You all faham ke faham ni? Sebab itu je yang boleh, itulah cara bagaimana kita present kepada pelanggan kita secara online adalah melalui ayat-ayat yang kita gunakan. Tapi masalah kebanyakan usahawan ni, the main problem dia adalah sebenarnya dia tak tahu nak tulis ayat yang sesuai. Dia tak tahu macam mana struktur ayat yang betul. Menyebabkan, that's why lah kenapa masih lagi dia tak dapat nak menjual dengan bagus. Dia tak dapat nak buat dengan bagus. Sebab problem dia itulah. The problem adalah tak tahu macam mana nak mengayat tu. Siapa setuju tu? Betul ke betul? Okay. Dia menyebabkan kita rasa macam kenapa kita tak boleh nak kita tak boleh nak meyakinkan dia, kita tak boleh nak menjelaskan dengan betul. Dan saya rasa macam ni satu lagi saya nak cakap dengan anda adalah bakal pelanggan. So kita ada bisnes kita, tak kira lah bisnes anda ni dalam bentuk perkhidmatan ke, dalam bentuk servis ke. Kat sini kita tak kisah. Produk atau servis, dua-dua pun okey. Kan? The main problem juga adalah sebenarnya tak ramai orang nampak tau. Tak ramai yang tahu tentang bisnes you. Tak ramai tahu, tak nampak. Isunya kat sini, tak kenal. So, itu yang menjadikan isu. Itu menjadikan the problem. Okay. Why? Kerana, okay, the main reason saya nampak adalah kerana kita gagal tarik perhatian. Okay. Marketing sekarang adalah kita nak tengok kejayaan sesuatu, cara pemasaran sekarang. Ya Allah, saya tak keluarkan pula nota saya. Punya penat saya tulis, saya boleh tak keluarkan pula nota tu. Astaghfirullahalazim. So, nampak ni? Nampak? So, kita ada bisnes, kita ada produk ke servis. Problem dia adalah tak ramai tahu. Orang tak nampak. And the worst thing juga adalah orang tak kenal. Tak tahu. Sebab apa? The main reason adalah kerana you tak berjaya menarik perhatian. Pemasaran sekarang ni adalah bagaimana kita sebenarnya boleh berjaya menarik perhatian pelanggan. Itu yang penting. Okay. Hanya bisnes yang boleh menarik perhatian pelanggan. Anda tengok macam dalam gambar Raja. Saya siap lukis tau ni. Tak ada yang cakap terima kasih ke, saya bagi effort yang bagus. So itu problem dia sebab kita tak berjaya menarik perhatian. That's why sangat penting mana-mana bisnes pun you buat online ke offline, especially lagilah kalau kita buat online, benda yang sangat penting adalah bagaimana kita boleh tarik perhatian pelanggan datang kepada kita atau tengok barang kita, tengok produk kita, tarik perhatian. Tarik perhatian itu sangat gila penting. Tapi masalah kita adalah kita selalu gagal nak
menarik perhatian pelanggan sebab ayat-ayat kita yang sangat lemah. Faham ke faham tu? Saya sebenarnya ada satu video nak tunjuk pada anda tau. Bagaimana saya mengajar ataupun siapa kat sini yang rasa sebelum saya nak pergi lebih jauh, saya rasa penting juga kalau anda boleh tahu tentang masalahnya pelanggan ni beli barang kita atau tak beli adalah bukan sebab salah satu benda adalah copywriting. Tapi masalah kita juga ada satu isu iaitu kita ada masalah yang kita selalu rasa yang orang tak beli barang kita adalah sebab harga. Okay? Orang tak beli barang kita adalah sebab harga dia. Adakah benda tu betul? Adakah benda tu adalah sah ke benda tu? Ataupun sebenarnya tidak? Okay? Sebab saya ada satu video kalau boleh nak tunjuk pada anda tau sebenarnya. Video yang, alamak itulah saya lupa pula nak tunjuk pada anda tadi. Tapi cuba anda senaraikan dulu. Cuba saya nak tengok kat sini. Cuba anda komen apakah lagi isu anda tentang copywriting ni. Saya nak tahu. Okay, saya nak tahu dulu apakah you all punya isu. Apakah benda yang you rasa menjadi problem kepada you. Dari segi copywriting sebenarnya. Apa yang you tak tahu. Apa yang you rasa macam menjadi penghalang. Okay. Sebelum saya nak tunjukkan lebih detail lagi. So saya suka kalau anda boleh bagi tahu saya sebenarnya kenapa problem, kenapa you tak dapat nak meyakinkan pelanggan, kenapa ada tak kat sini you rasa macam dia tak beli ni sebab harga kot. Itu masalahnya tau. Bila kita tidak ada ilmu yang cukup, kadang-kadang sometimes kita rasa penghalang dia ada harga, tapi sebenarnya tak. Okay? Sebenarnya tidak. Penghalang utama sebenarnya, dia bukan harga sebenarnya. Penghalang dia, bila pelanggan ni sebenarnya, dia tak nak pilih kita, dia tak nak beli dengan kita. Okay? Punca utama dia adalah sebab dia tak percaya, dia tak trust. Okay? That's why lah sangat penting untuk kita nak tahu macam mana rupa ayat dia. Apa ayat yang patut kita gunakan, apa ayat yang kita patut susun untuk nak nampakkan bagaimana sebenarnya benda tu boleh bantu dia. Benda tu boleh bantu pelanggan tu. You all faham atau faham tu? Siapa faham tu? Okay. So saya suka kalau anda boleh tunjuk kat situ ataupun anda tuliskan dulu kat situ. Kan anda rasa kenapa orang tak beli produk anda. Kalau dari segi aspek copywriting kenapa? Ke you memang tak gerti nak tulis? Atau you tak tahu macam mana nak buat? Ke you tak tahu macam mana nak macam susun ayat, nak tulis apa, nak cakap apa. Kan? Sebab kalau kita masih lagi tak jelas dan tak clear pada benda tu, sampai bila pun kita takkan boleh buat. Okay? Sampai bila-bila pun kita takkan mampu untuk nak meyakinkan pelanggan. Sampai bila-bila pun pelanggan tetap akan terus confused ataupun pelanggan terus tak beli pun dengan kita. Mungkin dia beli dengan orang lain. Faham atau faham tu? Okay? Dan mungkin kita ni salah. Mungkin kita selalu banyak fokus kepada terlampau banyak sangat fakta, benda-benda yang bukan diperlukan oleh customer. Mungkin kita banyak shock sendiri. Mungkin sebab kita ni banyak ikut suka hati kita je marketing. Sebab kita tak ada cikgu, kita tak ada guru, tak ada orang nak guide kita, tak ada orang nak tunjukkan jalan, tak ada orang yang nak beritahu kalau ayat dia macam ni kau kena buat macam ni. Kalau ayat dia macam ni kau kena buat macam ni. Tak ada orang nak bagi tahu. You rasa betul ke betul benda tu? Kan ke bagus kalau kita ada orang yang beritahu, ada orang yang boleh macam guide you dan explain satu persatu macam ni nak mulakan. That's why lah hari ni saya nak berikan benda tu. Okay, that's why lah hari ni saya macam nak bantu anda dan nak tunjukkan bukti nyata depan anda. Itu pun kalau anda nak lah, you nak ke nak ni? Berapa ramai yang nak kat situ? Kejap saya pun ada setengah saya pun sebenarnya satu benda yang saya tengah carikan bahan untuk anda ni is very good. Very powerful. Very powerful yang saya nak tunjuk pada anda sebenarnya. That's why lah saya nak minta anda tuliskan dulu apakah benda tu. Sebelum memang saya nak bantu anda, saya nak guide anda bagaimana anda boleh macam lebih jelas, lebih faham petang ni. Sebab itu target saya sebenarnya. Kalau you boleh faham benda ni, you akan lebih senang. Maka lebih mudahlah you nak betul-betul clear dengan apa yang you nak capai. Okay? Boleh ke boleh? Bagus. So macam ni tau. So ramai juga sebenarnya yang rasa
Okay, bagus. Saya dah jumpa dah benda tu. Saya dah jumpa dah saya nak bagi apa kat anda. So, saya harap anda boleh stay sekejap petang ni. Saya mungkin nak spend masa dengan anda lebih kurang 40-45 minit. At least you dapat sesuatu lah. Bekalan sebelum you keluar daripada FB Live ni. At least you dapat sesuatu yang saya boleh berikan kepada anda. Boleh-boleh? Okay. So, macam ni tau. Ramai juga yang rasa macam ni. Yang rasa macam penghalang kenapa pelanggan tak nak beli dengan dia. Dia rasa adalah sebab harga. Kat sini. Dia rasa penghalang dia harga. Tapi sebenarnya dia tak perasan benda sebenarnya menghalang dia adalah dia gagal meyakinkan pelanggan. Dengan ada ayat copywriting yang betul. So itulah menyebabkan kenapa dia masih lagi gagal melakukan jualan yang bagus. Boleh-boleh? Kan? So saya harap anda boleh stay dan tengok. Saya ada satu video nak tunjuk. Sebab macam ni tau. Kenapa saya nak tunjuk ni? Sebab benda ni saya lakukan ketika dalam kelas yang lepas. So, saya nak tunjuk bagaimana kepakaran saya boleh tahu, saya boleh mengajar bagaimana untuk, kita macam ni tau, bila bisnes ni, dia banyak sangat biawak kat kepala otak. Banyak sangat keraguan. Banyak sangat benda yang sebenarnya kita tak pasti tau. Jadi bila kita tak pasti, anda buat benda tu teragak-agak tu yang you kata, pelanggan kata mahal, kau pun setuju mahal. Yelah mahal. Pelanggan kata, you patut jual produk lain. Kau pergi tukar produk lain pula. Lepas tu tak jadi lagi. So, kepakaran saya adalah, saya boleh tahu, saya boleh dengar. Saya dengar soalan dia. Saya tahu macam mana nak sesuaikan based on pengalaman saya. Bagaimana saya boleh susunkan balik. So, mindset dia clear dan bila dia buat, dia dapat result. That's why kalau you tengok kenapa ramai anak murid saya banyak yang sale dia naik dengan cepat, dengan pantas. Bila saya ajar dia. Boleh ke boleh kalau saya tunjukkan one of macam mana saya jawab soalan orang tu. Dan ini sangat powerful. Video ni sangat power sebenarnya. Kalau you dapat belajar something kat sini, dia sebenarnya merangkungi copywriting dan saya terus tunjuk bagaimana benda ni boleh membantu juga you faham strategi pemasaran. So boleh tak kalau kita nak tengok video ni sekejap. Video ni dalam 10-11 minit macam tu. Saya nak anda tengok betul-betul dan saya nak tunjukkan bagaimana saya jawab soalan one of the usahawan yang bertanya saya soalan tu. Dan saya nak tengok kepakaran saya membimbing dia orang dan ketika kelas ni, video ni adalah ketika kelas advance rocket business kita berlangsung. Ini adalah kelas 3 hari yang saya bantu ramai usahawan untuk belajar benda yang lebih advance. Benda yang lebih ke depan, benda yang sangat intense dan benda yang sangat deep. So, saya nak demonstrate, nak tunjuk pada anda, inilah kepakaran saya. Inilah benda yang sebenar-benarnya saya boleh tolong you. Faham tu? Kita tengok video ni sekejap boleh? Boleh kita tengok video ni? Saya nak anda stay, tengok sampai habis. Kemudian saya terus bagi point daripada video ni, apa yang anda belajar, apa yang anda boleh guna, apa you boleh upgrade dalam you punya pemasaran. Khususnya di dalam copywriting dan strategi you. Bagaimana nak jual. Kalau kata boleh kita nak jual barang ni bukan sekali. Kita nak jual berkali-kali. Boleh ke boleh ni? Alah, korang macam tak ada komen pun. Boleh ke boleh? Saya pun tak tahu boleh ke tidak. Saya nak tengok anda punya komitmen. Siapa nak? Boleh? Fokus. Bagus. Thank you. Saya nak tunjukkan satu video ni. Hopefully anda tengok betul-betul sampai habis. Sampai anda betul-betul clear. Dan harapan saya adalah anda akan betul-betul macam faham, anda clear kat situ bila saya tunjukkan video ni. Kejap hopefully inilah. Yes. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Ju Hasnida daripada Temerloh Pahang. Hai Ju. Hai. Daripada Temerloh Ya, yeah, okay, so apa yang you buat sekarang? Sekarang ni saya baru nak launch produk sendiri, kosmetik. Okay. Okay, sebelum ni saya buat ni lah, mak andam lah. Mak andam. Okay, so maksudnya you dah berniaga. Tu dalam bentuk perkhidmatan, betul? Servis. Okay, so apa, ada tak pelanggan pernah cakap you punya servis ni mahal? Kerap, selalu sangat. Selalu sangat dia kata mahal? Mahal. Pelanggan you siapa? Bakal pengantin. Bakal pengantin. Yeah. So berapa you letak harga? Kalau dekat Temerloh tu 350 sekali make up. 350. Dia kata mahal. Mahal. Selalu. Okey. Pernah tak dia minta kurang? Pernah dia minta kurang sampai RM50 pun ada. Oh, RM50. Padahal apa ni produk kita guna tu mahal kot. Okey, kita tulis dulu kat sini. Okey, dia ingat kita guna tepung gomak.
Itulah. Nak andam muka dia, dalam muka dia tu banyak. Banyak kawah. Dia cakap bukan saya. Dah lah banyak kawah, banyak benda nak kena plaster shilling. Nak pakai barang murah. Betul ke betul ni? Betul. Oh, dia mengganggu ni Tim. Lain kali jangan letak situ Tim. Lain kali kena tengok pada kamera. Okay. So harga dia you buat perkhidmatan tu adalah 350. Tak termasuk transport charge lah. Yelah. Okay. So dia minta sekarang 50. 50. Ramai minta 50. Cakap dia tepung pun sekilo dah berapa ringgit. Okay, jap. Okay. Adakah you bagi dia kurang? Selalunya saya bagi diskaun dalam RM20, RM30 macam tu lah. So jadi berapa ringgit? Jadi 330, 320. Okay. Ada tak yang macam you tak bagi kurang, lepas tu dia belah je? Ada. Ada juga? Ada yang tolak dan ada juga yang menerima lah sebabnya dia memang... Ramai yang mana satu? Ramai terima ke ramai tolak? Tolak selalunya. Ramai tolak kan? Dan you biarkan dia belah macam tu je? Selalunya macam tu. Lain kali jangan buat macam tu. Tu Lain bagus. kali jangan bagi dia belah macam tu je. Lain kali kalau boleh dia belah tu pun dengan hati yang dah terhiris. Boleh faham ni? Faham. Okey, siapa pelanggan you ni? Adakah bakal pengantin ke Bakal apa? pengantin. Bakal pengantin. Okey, dia adalah bakal pengantin. So dia mestilah nak nampak cantik ketika hari tu kan? Betul. Okey. So dia punya rule adalah kalau dalam sale never say no. Jangan cakap no. Jangan cakap no kepada pelanggan. Contoh So kalau you kata okey, contoh saya jadi pelanggan you. Saya akan cakap, Ju. Okay, you cakap, saya tanya harga ni. Ju, berapa harga kalau saya nak make up ni, saya nak sanding ni nanti, berapa harga? Okay, selalunya... Tak payah cakap selalunya, ni memang betul-betul macam tengah bercakap dengan pelanggan. Okay. Saya ambil sekali make up RM300.5. Mahal lah. Alah, apa ni, saya guna barang mahal juga. Bukannya pakai barang RM2. Kena RM2. Itu akan menyebabkan pelanggan you sakit hati dengan you. Sebab you macam tengah menghina dia. Jangan buat macam tu. Tanya dia, Kak, akak kahwin ni berapa kali? Tak, saya tak pernah tanya. Macam tu. Yes, ini cara aku tengah ajar lah ni Kak Ju. Oh Ju. Tengah mengajar lah ni. Suruh member sebelah yang catatkan apa jawapan dia tu. Janganlah cakap, mahal. Kak, kita mahal bukan RM2 tu. Ingat dia kena DIY ke Kak? Ingat plastik shilling ke Kak? Dia akan menyebabkan belah dan dia akan viralkan tak? Kau jangan pergi kat Muar tu, Muar. Kau pergi Muar Johor lagi selamat. Kau orang panggil kan Muar, betul kan? Makeup artist? Muar lah kan. Dulu saya ingat Muar. Aku cakap pasal dia cakap pasal Muar Johor tu tempat aku belajar. Rupanya makeup artist. Kita pun tak tahu. Yang 18-19 tu baru kemarin tahu. Itu pun tim saya bagi tahu. Aku cakap apa kecoh-kecoh 18-19 kan? Kan? Aku pun tak tahu, babe. Malah nak kepo hal orang sangat ni. Banyak tengok lembu sekarang, okey. Okay. So, jangan sakitkan hati dia pula sebab dia akan viralkan benda tu. Dia kurang ajar. Kalau dia nak belah pun, dia belah tu dengan... Sekejap lagi saya tunjuk. Okay. So, macam ni. Tanya dia, Kak. Akak kahwin berapa kali? Sekali je kan? Kan? Sampai dia angguk sekali. Penting tu. Okay. Nak kena, kalau dengan apa yang kita bagi adalah semua orang mata dia akan tertarik pada you. Gila-gila. Dan masa tu pun, ex you datang juga. Siapa kat sini pernah ada ex? Pernah ada ex? Kan? Dah tak berani nak mengaku. Laki tak angkat. Nanti bini tanya, mau? I tak pernah tahu pun. Dan masa tu pun, ex you yang tinggalkan you dulu, ada dalam majlis tu. You tak nak ke kali ni buat dia sakit hati? Dalam masa yang sama, semua tetamu akan terpesona dengan you. Kalau kita kurangkan harga, kita tak dapat value tu. Kita tak dapat buat you sebab nanti barang-barang kita kurang. Saya boleh bagi Kak, tapi barangnya akan kurang. Kita mungkin dapat make up sebelah je.
Takkan akak nak tunjuk sebelum dan selepas. Baik, akak fikirlah kak, kita buat the best, kita dah membahagiakan ramai gila pasangan pengantin. Dan akak ingat, benda ni kita nak ambil gambar dan di-framekan sampai bila-bila, akak akan tengok kenangan ni forever. Untuk anak dan cucu you. Kalau ikutkan kak value ni, agak-agak akak berapa nilai dia kak? Akak kena bayar saya beribu tau, sepatutnya. Tapi hari ni hati saya baik. Saya bagi akak 350. Jangan sebut 350 ringgit. Kau memang suka macam tu kan? Berapa harga? 350 ringgit. Yang dengar tu pun rasa macam harga Lambo lagi murah, babe. Daripada harga dia tu. Ni saya nak ajar, cara sebut harga kena sebut 111. 350. Siapa baru belajar tentang benda tu? Cara sebut pun selama ni rupanya salah. Astagfirullahalazim. Kalau Masya Kata ada Google. Google pun tak ajar kan? Kau ajar Google. Tanya sebelah, siapa kau ajar sebenarnya? Aku rasa aku macam kenal. Macam kita kenal kan, orang tu sangat dikenali, begitu rapat dengan kita. Betul? So, ada tak lagi alasan mahal? Sebab kita dah cerita, we not speak about. You tak payah cerita, saya kak, yang ni saya guna tak apa brand. Apa brand makeup saya tak tahu. Dio, Mac, semua benda kau cakap lah. MacBook Pro, tak kisah. Kan? Selama ni, betul-betul you banyak cerita tentang apa barang you pakai. Kau ingat dia tahu semua. You ingat otak dia sempat nak fikir semua tentang specification of the product. sebab kadang-kadang pengantin ada tanya juga, akak guna barang apa? Kita guna the world class punya brand. Dah cukup. Like Dio, Mac, macam tu. Tak yang terangkan, ni kak, kapasitor pong dia adalah. Kau gelak-gelak, yang gelak tu aku tahu suka buat macam tu. Sebab itulah dia gelak. Dia tengah gelakkan diri dia yang pernah buat benda tu. Aku gelak juga, aku pun pernah juga. Kau ingat kau seorang. Cakap orang sebelah, kau tidak berseorangan sebenarnya. Ramai. Ni namanya Persatuan Buat Silap Seluruh Dunia.com. Betul? Sebab itulah datang sini. Kalau tak pernah buat silap, tak payah datang. Kereta tak masuk workshop lah kalau tak ada masalah. Tapi tak apalah sebab owner dia nak betulkan. Daripada tak masuk, tu bermaksud dia tak ready untuk nak betulkan. Betul-betul? Kan? So we talk about value, apa yang dia dapat, result dia. Terus tunjukkan kalau you ada gambar, tengok ni kak, tengok gambar dia. Kak, it's okay kalau akak tak okay dengan value yang kita bagi. It's okay, kita boleh shake hand, you pergi cari MUA lain. You cari yang lain, tapi ya, saya risau malam ni, malam akak bersanding tu, malam tu akak tak boleh tidur. Sebab mungkin muka akak masa tu bercapuk. Dan seluruh kampung gelakkan akak, terutamanya your ex. You nak jadi the best, apa orang panggil wedding ni? The best bride, or you nak jadi clown? Tapi kak, saya nak bagi tahu, saya risau. Salam. Agak-agak kalau dia ambil, kalau you ambil ke ambil? Siapa akan ambil yang kata yang akan ambil? Tapi kalau tak ambil pun, balik tu agak-agak terhiris tak hati dia. Saya yakin malam tu dia tak akan tidur. Jangan jadi badut di hari persandingan anda. Sebab kebanyakan MUA, dia tak solid betul-betul. Tapi dia jadikan pengantin tu badut kepada suami dia. Kesian. Nampak tak ayat dia tu? Macam, ada tak rasa mahal tu sekarang? Tiba-tiba kita boleh lupuskan rasa mahal tu. Siap-siap boleh upsell lagi, tambah lagi kak. Nak tak lagi, kita upkan lagi. Patut RM1,000. You jual 350 tu murah sangat. Murah sangat. Sampai bila nak pakai kanj? Betul-betul? You nak menguasai benda ni berapa tahun? Saya dah 6 tahun. Mic. Mic dekat. Dah 6 tahun. 6 tahun you punya harga baru 350.
Kawan sebelah, Tapi kelakar masa gila. mula dulu daripada 150 tu naik sekarang 350 je lah. Yelah, dah Boleh. 6 tahun baru 350. Hmm. Dan you pergi layan orang kata mahal, kelakar. Lain kali cakap dengan dia, kalau you rasa mahal, benda ni saya nak cakap, saya minta maaf kak, ini bukan untuk you. Ini untuk mereka yang nak jadi penyantin yang sangat berseri-seri di hari persandingan dia. It's not for you. Lepas ni kak, kalau akak nak, akak kena apply dulu. Kita akan interview dulu, tengok lepas ke tak. Tengok. Kalau saya nak make up akak, saya suka, saya terima. Kalau tak, saya akan reject. Tak semua orang saya akan make up. Kena pilih pula. Dia pula pilih siapa customer dia nak, betul? Macam kita lah, kita pilih Ultimate, berapa ramai kita dah buang. Yang kita tak nak. Kan, you ingat senang-senang. Kan, nak masuk, senang masuk, bayar. Kau ingat aku pasal duit. Kita tengok dengan siapa yang boleh bekerja sama dengan kita, yang tak boleh bersama, kita akan terima. Ada yang dah berhenti nak apply balik, kita dah tolak. Dah berhenti, masa berhenti pun kau ajar, tak beritahu apa notification, tak beritahu, nak masuk balik, memang tak terima. Kau ingat aku nak duit situ sangat. You faham ke faham? Kita beli customer, bukan customer beli kita. Macam? Bagus. Kalau you nak pergi test Rolls Royce ni bukan semua orang boleh beli. Dia kena hantar profile. Kalau you jutawan tapi jual ikan, dia tak akan jual kat you. Malulah dia tiba-tiba dia buat ikan babe kat belakang Rolls Royce tu. Marah dia. Malu, tak boleh bang, kena hantar profile dulu. Nak test drive, hantar profile dulu. Tengok siapa dia, okey, layak untuk test drive. Layak baru test drive, belum tentu layak beli. Kau janganlah buat macam tu pula, belum lagi masanya. Akak nak beli tudung, hantar application. Kawan sebelah, wak lu sangat. Boleh faham ni? Okey? Faham. You dapat sesuatu kat situ? Dapat. Yang lain tak dapat kan? We talk about value, tuan-tuan. It's not the price. Boleh faham ke faham ni? Terima kasih, tepuk tangan untuk siapa? Jun tadi Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jun. Okey, macam bagaimana saya menjawab soalan? Bagaimana anda melihat skill saya menjawab soalan based on pengalaman ni? Sebab saya lama dalam bidang sales. Saya bermula sales daripada tahun 2004. 2004 sampai sekarang kalau kira dah berapa tahun dah kan? 2004, sekarang dah 2020. Dah 16 tahun weh. That's why saya cukup tahu dan saya tahu bagaimana pula untuk nak menyesuaikan. So kalau anda tengok tadi, bila saya bercakap tadi tentang copywriting ataupun tentang yang saya sebut dengan kat situ anda tengok tentang tadi tu, benda utama yang saya sangat tekankan kat situ. Siapa nampak kat situ tadi? Apakah benda utama yang saya sangat tekankan kat situ? Okay, bila saya bercakap tentang copywriting, saya always talk about values. Apa nilai yang kita bagi? Apa benda yang pelanggan dapat? Okay, that's why saya mengajar. It's not about FB ads semata-mata. Kalau kita buat FB ads semata-mata pun, katalah bagus buat FB ads. Tak tahulah bagus mana korang buat. Pun banyak benda tak tahu. FB ads. Tapi ayat tak power. Jahanam FB ads yang kita buat ni. Apatah lagi bila main belasah, main tekan-tekan butang post. Faham ni? Sebab tu saya kata, bila kita buat bila kita buat business, benda yang paling penting adalah copywriting. Bagaimana kita membina ayat. Apa ayat yang sesuai kita nak gunakan? Apa ayat yang boleh mempengaruhi dia? Dan kalau ayat kita semata-mata menjual, pelanggan semua lari. Bila pelanggan tak nak beli, itulah yang dia cakap, mahal, benda dah ada, mungkin dah pernah beli. That's why kenapa bila kita bercakap tadi, bila saya cakap dengan anda, bila kita banyak bercakap tentang value, dan banyak bercakap tentang apa yang kita bantu, dia akan menjadikan bisnes kita lebih seronok. Kalau kita hanya bercakap tentang apa yang kita jual, benda tu jadi tak seronok. Benda tu jadi tak best. Even pelanggan pun rasa macam, alah nak jual barang je. Inilah ni nak jadikan aku mangsa seterusnya lah ni. Tak ada lain ni, mesti nak jadikan aku mangsa. So saya nak anda dengar betul-betul ni. Saya nak anda dengar betul-betul. Terutamanya kepada anda yang buat bisnes masih lagi pada level biasa-biasa. Tapi masalahnya degil tak nak belajar, masih lagi try and error. That's why saya kata saya nak anda dengar betul-betul mesej saya ni.
Saya nak dengar betul-betul apa yang saya nak sampaikan kepada anda. Sebab saya rasa saya sangat kesian sebenarnya kepada ramai usahawan yang terutamanya bila PKP ni tak dapat buka bisnes, kedai tak boleh buka, tak boleh nak contact pelanggan, kan? Lebih teruk sale menurun 90%, ada yang turun sampai jadi kosong, stok berlambak, ada stok yang expired. So itu menjadi saya punya macam kerungsingan, itu menjadi saya macam yang saya rasa macam kesian kepada ramai usahawan. Kenapa tak do something? Kenapa tak usaha untuk belajar bagaimana untuk nak onlinekan bisnes anda? Dan benda yang paling cepat kena ubah adalah ayat yang kita gunakan, tuan-tuan. Sebab tu saya nak tanya dengan anda. Saya nak tanya betul-betul. Ada tak kat sini sesiapa ni sebab kita sebenarnya ada satu kelas sebenarnya bermula besok, Jumaat, Sabtu, Ahad ni. Kita ada satu kelas. Saya rasa macam sangat-sangat macam rasa bersalah kalau saya tak explain dan tak bagi tahu. Takut nanti anda komen lah, kenapa tak bagi tahu? Kenapa saya tak tahu ada kelas ni? Sebab esok akan yang akan attend selama 3 hari lebih kurang 1,000 orang. 1,000 usahawan akan attend this class secara online. Ini yang saya nak bagi tahu. Salah satu benda yang saya akan mengajar banyak dalam kelas ni adalah berkaitan dengan copywriting. Tentang bagaimana sebenarnya kita nak deliver, tentang bagaimana sebenarnya kita nak nampakkan value kita. Tentang bagaimana untuk kita ni menguasai emosi pelanggan. Anda kena ingat tau, pelanggan buat keputusan based on emosi, bukan fakta. Sebab tu macam tadi kan, makeup muar. Kalau dia banyak yang sebelum ni saya tengok, dia banyak cerita tentang, ramai orang cerita fakta. Makeup kita dibuat daripada bahan apa, jenama apa, dapat interior apa, dikaji di mana-mana. Tapi dia lupa sebenarnya, manusia buat keputusan based on emosi dia. Contoh, sis tak bengang ke bila muka bercapuk, menyebabkan suami tak nak pandang sis lagi. Dan suami selalu senyap-senyap berhubung balik dengan ex dia di Facebook atau IG dia. Dan sis kehilangan cinta dan kasih sayang seorang yang sangat sis sayangi. Sis tak bengang ke? Nampak tu? You all nampak ke nampak? Tu yang saya nak tanya, ada tak kat sini yang rasa kalau saya, ada lagi beberapa seat kosong lebih kurang dalam 20 seat yang kita boleh beri pada anda. Is it okay kalau ada tak yang nak kalau kita bantu? Ada tak yang nak kita bimbing dan kita boleh guide dia lagi? Bagaimana nak buat copywriting? Dan bagaimana pula lepas dah faham copywriting ni, bagaimana nak buat content sharing? Contoh macam paling ketara yang paling banyak anak murid saya boleh buat sale dengan sangat bagus adalah dengan FB Live. So FB Live ni nak buat topik apa? Nak cakap apa? Macam mana nak beranikan diri? Macam mana you nak di-push sampai you boleh buat benda ni dengan sangat bagus? Dan setiap investment you untuk dalam kelas ni, you akan menghasilkan pulangan dalam bentuk jualan yang tinggi. So itu yang saya nak tanya, ada tak yang nak benda tu? Alhamdulillah yang dah daftar dah. Alhamdulillah yang dah daftar tu. Sebab Jumaat, Sabtu, Ahad ni sangat penting, sangat kritikal. Apalah salahnya belajar 3 hari, ambil masa hari pertama, hari kedua, hari ketiga. 3 hari kita belajar. Kalau ada yang nak ambil, kita ada sesi yang sampai hari keempat, yang mana hari keempat ni ada, dia panggil group coaching, yang mana saya akan ajar you bagi group coaching, you tanya soalan, saya jawab. Apa salahnya kita hadir atau attend this kelas 3 hari, tetapi boleh berjimatkan mungkin perjalanan kita at least katalah 3 ke 5 tahun dalam bisnes boleh shortcut. You tahu apa strategi nak pakai, you tahu apa strategi, you tahu bagaimana nak pick up pelanggan, you tahu bagaimana untuk nak retain ataupun nak kekalkan pelanggan. Beli lagi, malah beli lagi mahal. You faham ke faham ni? Ada tak yang kalau nak? Ada tak? Just saya nak tanya je. Sebab kali ni kita bagi diskaun sampai drop gila harga kelas kita ni 60% daripada biasa. 60%. Dan saya rasa macam, kalau tak bagi tahu kan, korang tanya sekejap lagi kan. Mana kelas tu? Saya tunjukkan dulu poster. So ni adalah kelas dia. Kalau anda tengok tadi kelas yang saya beri tadi tu, itu adalah salah satu kelas dia. Yang mana saya menjawab soalan, saya bantu dia. Dia dah daftar tahniah.
So ni adalah Advanced Rocket Business yang paling dekat ni. Saya nak bagi tahu anda. Lama lagi tahu untuk kita nak buat. Mungkin Julai, mungkin Ogos. Lambat lagi. So macam mana anda nak survive selepas daripada PKP ni? Macam mana you nak survive kalau kita tak buat sekarang? Kalau you tak belajar sekarang? So 8, 9, 10 hari bulan Mei bermula besok. Dan that's why kita buat ni adalah untuk last call. Last test. Okay. Anda boleh dengar tak dia suara saya tadi? Dengar kan suara saya tadi? So 8, 9, 10 hari bulan Mei. Dan spesifik kita adalah sangat-sangat spesifik kepada online. Kita tak cerita banyak platform lain apa semua, tidak. Saya fokus terus kepada online, bagaimana anda boleh belajar dan bagaimana lepas belajar tu you all terus je buat. Tak cerita panjang, terus buat macam mana, bila macam mana nak meyakinkan pelanggan, macam mana nak memastikan pelanggan tu betul-betul akan rasa seronok, akan suka dengan you. Faham atau faham tu? Minta tolong tim saya untuk pinkan dia punya link dia. Tim, minta tolong tim saya tolong pinkan dia punya komen, dia punya link supaya boleh membantu anda. Boleh ke boleh ni? Adakah you all faham? Okay? So kelas kita saya cakap tadi lah, dia adalah, saya ulang balik lah tunjuk sini tadi. Takut tadi anda tak dengar ke. Okay, 8, 9 dan 10 hari bulan Mei. Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau anda nak lebih, anda nak more, anda nak lebih advance, lagi nak ada group coaching, anda ambil sesi yang namanya first class. First class ni dia ada coaching hari yang keempat, dia ada lagi extra coaching selama hari yang keempat sekali. Lepas tu ada sekali lagi extra coaching pada next month-nya. Ada next 2 month-nya pun lagi sekali. Lepas tu ada satu lagi extra kelas macam mana untuk collect database sepantar 3 saat. So jadi 3 hari. So 3 campur 4. Jadi 7 hari punya kelas lebih kurang. 7 hari. Yang mana sebelum ni nilai dia kalau kita tengok, kalau yang first class, so saya just nak tunjuk supaya anda tahu. Nilai dia kalau first class. First class. Nilainya adalah, sebelum ni adalah kalau kita offer 3,999. Okay. Paling rendah si ekonomi. Sebab nanti juga dia akan ada recording tau. Dia akan ada satu recording. Recording tu adalah untuk anda tengok balik. Mungkin anda masa kelas anda tak berapa nak faham. So bila kita ada recording, dia senang, mudahlah anda akan dibantu. Okay. Mudahlah nanti untuk you dibantu dan mudahlah nanti untuk you macam fahamkan benda tu. Sebab you boleh ulang balik dan tengok semula. Faham ke faham tu? So, kalau yang ekonomi ni nilai asal dia adalah RM1999. Tapi hari ni offer kita ada lagi few seat yang tinggal. Saya rasa rugi kalau saya macam tak bagi tahu anda. Saya takut anda masih lagi stuck pada ni. Pada anda punya bisnes. Masih lagi mungkin anda ambil masa 3 tahun, 13 tahun, 30 tahun. Tapi masih lagi tak capai apa-apa dalam bisnes. Okay. So that's why kita bagi kat sini first class. Kalau tak silap saya nanti anda boleh berhubung dengan tim saya. Kalau dia bagi extra discount, kita bagi sekarang adalah 1699. Ini untuk total 7 hari 7 hari tau. 7 hari anda dibimbing. Anda di-guide. Sebab anda kata benda yang kebanyakan kenapa bisnes masih lagi tak grow adalah kerana kita tak pasti. Kita tak ada guru yang bagi tahu. Macam anda tengok tadi bagaimana saya mengajar. Betapa mudah insya-Allah dengan izin Allah senang nak faham. Okay? Dan ekonomi tak silap saya kita bagi harga memang gila-gila RM799. Tak silap saya ada lagi diskaun. You tanyalah macam mana. Tanya macam mana untuk berada dalam this class memudahkan anda boleh faham. Okay? Recording kita akan letakkan di dalam e-learning. Okay? Untuk anda yang ambil ekonomi, tiada e-learning. Untuk first class, dia ada e-learning. So, kita akan masukkan video-video rakaman ARB sesi yang lepas, sesi yang terbaru. So, anda boleh tengok recording tu dalam e-learning yang kita akan berikan nanti selepas kelas. Dan akan ada sesi coaching, anda boleh tanya saya soalan. Macam tu lebih kurang. You all boleh faham ke faham ni? Kan? So, macam ni. Macam ni. Apa yang saya nak anda buat adalah anda communicate dengan tim saya. Kita ada bagi link kat situ. Dari mana tim link dia tu tadi? Dah hilang. Okey, kat situ dia punya link dia. Anda klik kat situ, anda communicate dengan dia. Communicate dengan tim saya. Macam mana kita boleh bantu anda? Apa modul nanti dia akan WhatsApp kan lebih detail lagi bagaimana.
Saya nak tunjuk pada anda tahu beberapa result anak murid saya yang datang ARB. Yang datang ARB ni apa jadi kepada bisnes dia adalah ni. Saya nak tunjuk pada anda. Jadi macam ni pula. Sekejap. Sebentar. Kenapa jadi macam ni pula ni? Kejap sebentar. Saya nak tunjuk kepada benda ni. Salah tunjuk. Saya nak tunjuk kepada anda bagaimana seorang anak murid saya ni yang buat nama page dia adalah Farha Bena. Okay, apa yang dia buat adalah dia buat bisnes di atas tanah sendiri dia buat. So kalau kita tengok jualan dia sangat teruk pada tahun lepas sangat teruk. Even 2019 pun baru je nak naik, baru nak pick up. Tapi lepas dia datang ARB pada Januari tak silap. Pada Januari dia datang, even masa Januari tu pun sale dia kosong. Tapi Februari dia dapat capai 310,000. Bulan Mac dia menggunakan apa yang saya ajar, tarik follower, tambah pelanggan. Bulan Mac dia dapat 450,000 dan baru ni April semasa PKP dia still boleh buat 790,000. 790,000. So total jualan untuk tahun ini selepas dia datang ARB dia telah mencapai 1.5 juta sales. Sebab buat rumah kot kan, bukan jual karipap, buat rumah mestilah kena buat sale yang tinggi. Tapi saya nak bagi tahu anda dia berjaya buat. Bila di-guide, bila dibimbing. Faham tak faham? Ada satu lagi, ni lagi best. Ini best sebab dia jual paste telur masin. Jual paste telur masin je. Kalau kita tengok sale dia, sekejap kita tengok yang tahun lepas. Kita tengok sale dia pada tahun lepas, dia adalah menjual paste telur masin je. Dia jualan dia adalah lebih kurang 30,000, 30, 40,000. Adalah sekali masa nak raya 100,000. Tapi the rest, sebab dia bisnes masih baru. 2018 kosong, dia masih baru. Tapi kalau kita tengok, lepas dia datang kelas kita baru ni, awal tahun, Januari naik 40,000, Februari 38,000, Mac 62,000. Dan, siapa nak tahu April? Mac dia buat 62,000 hanya jual paste telur masin. Ni nak tunjuk lah ni. Paste telur masin. Saya tunjuklah paste dia kejap lagi. Hanya jual paste telur masin pada bulan Mac dia buat 62,000. 62,000 tuan-tuan. Siapa nak tahu April dia? Bulan April bila dia guide, dia dah belajar and especially bila dia pula berada dalam Ultimate, April dia buat lebih kurang 171,000. Meroket daripada 62,000 sale ZAS. 62k naik kepada 171k. Dan berapa sangatlah investment untuk hadir ARB? Kalau katalah dia ambil first class 199, tak berbaloi ke dapat 62,000, lepas tu dapat 171,000. Dan kalau dia buat setiap masa, setiap bulan dia akan maintain pada sales tu. You all faham ke faham ni? Paste telur masin je. Ada Facebook dia, paste telur masin. Telur masin je babe. Kita ni macam kurang hasam kalau kita tak boleh nak menguasai benda tu. Faham tak faham tu? Okay? So siapa dapat belajar sesuatu petang ni? So kalau anda boleh menguasai ilmu copywriting ni tadi, saya cakap anda 3 benda penting. Values, tunjukkan apa yang kita boleh bantu dia. Bagaimana nak buat ayat yang lebih emosi. Itu yang saya akan ajar satu persatu. Okay, boleh. Soalan daripada ada yang tanya boleh ke ulang? Yes. Bagi yang ambil package first class, dia boleh dapat ulangan sebab kita bagi dia e-learning. Habis je kelas, lepas 2 minggu lepas tu kita masuk dalam e-learning system. You boleh masuk balik sebagai ulang kaji you. Faham atau faham tu? Okay, saya sangat berharap kita dapat berjumpa. Saya sangat berharap kita dapat continue our journey untuk sesi yang seterusnya Advanced Rocket Business ni. Dan hopefully kita semua akan, saya dapat bersama-sama dengan anda. Saya dapat bantu anda. Saya dapat bantu anda untuk lebih sukses, untuk lebih berjaya. Dan ada banyak benda yang kita sebenarnya tak tahu apa yang kita tak tahu. Okay? So hopefully kita berjumpa lagi. InsyaAllah terima kasih kerana join sesi saya pada petang ni. Kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.